بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Yang saya hormati barisan pimpinan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Serban Selatan, seterusnya kepada muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada daripada Qaryah ya, Serban Selatan, ataupun dari rata-rata lah ya, mungkin dari Perak, daripada Selangor, dari Selangor, dari Singapura. Terima kasih orang Jawa yang menonton, yang sudi like and share. Dan pagi ini insya-Allah kita akan bincangkan satu topik ya, iaitu berkenaan dengan dosa dan pahala. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Saya kira kita semua tahu ya, apa itu dosa, apa itu pahala. Dan kita pun tahu dosa itu dia punya ganjarannya apa, pahala pula ganjarannya apa. Okey. So kita tahu orang yang banyak pahala, insya-Allah ya, insya-Allah harapan cerah dia nak masuk syurga tu sangat tebal. Okey ya. Tapi tak confirm ya, belum confirm. Sebab masuk syurga bukan kerana pahala kita banyak, tidak. Tapi pahala yang banyak itu asbab untuk masuk syurga. Tapi tidak semestinya ya. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang ada di kalangan manusia, hamba-hamba Allah, yang dia ini banyak amalannya sehingga kan dia dengan syurga ni hanya tinggal satu langkah, sejengkal lagi nak masuk syurga. Tapi akhirnya diheret ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dan sebaliknya ada di kalangan hamba-hamba Allah yang dia ini diri dia dengan neraka ni hanya tinggal satu jengkal lagi, setapak lagi dia nak masuk ke dalam neraka. Makna kata satu kaki ni dah dalam neraka, tinggal satu lagi je nak melangkah ya. Tapi akhirnya dibawa masuk ke dalam syurga. Sebab itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Cuma kita perlu tak pahala? Perlu. Kenapa kadang-kadang kata tadi nak masuk syurga tak payah pun? Bukan sebab pahala tu sangat dia. Tapi asbab pahala itu, asbab amalan yang baik itu membawa masuk ke dalam syurga. Terima kasih yang menonton, yang barakallahu fikum, yang sudi like ya. Siapa ada dekat sini? Jangan lupa tuan-tuan, boleh sama-sama kita infak dana untuk aktiviti kuliah ilmu Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Serban Selatan. Ada tertera nombor akaun, ada dekat ruangan komen tu ya. Baik, insya-Allah. Dan pagi ni kita nak tengok satu hadis berkaitan dengan dosa dan pahala. Sebab dalam Islam ni banyak perkara yang abstrak. Yang kita abstrak ni benda yang dia ada tapi kita tak nampak dia. Kalau saya tanya pada muslimin, muslimat, ibu ayah sekalian, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau disebut tentang dosa, macam mana kita nak dosa ni nampak ke? Dosa ni nampak ke? Kalau kita sebut nasi ayam, bila sebut nasi ayam, kita boleh nampak nasi ayam tu. Dalam kepala kita dah nampak dah, oh nasi ayam. Nampak nasi ayam, ada nasi warna kuning tu sikit ya. Kemudian ada ayam seketul, ada sayur
dia punya apa nama, salad kan, timun, ada sambal kicap, sambal cili. Jadi nasi ayam. Oh, nasi biryani, tahu dah nasi biryani, kita boleh nampak dah. Ayam goreng, oh boleh nampak dah kan. Air sirap, nampak. Teh tarik, nampak. Oh, pagi ni sebut makanan lapar tu. Ya. Bila sebut dosa, apa tuan-tuan nampak? Adakah nak sebut dosa nampak macam kari ayam? Sebut pahala nampak? Tak nampak. Adakah bila seseorang itu buat dosa, muka dia jadi hitam? Tak ada. Adakah bila orang buat pahala, muka dia terus bercahaya? Senang kalau macam tu kan? Buat pahala je, benda-benda yang datangkan pahala, bercahaya muka. Oi, senang gitu. Kan bila sedekah dapat pahala, tangan pun bercahaya. Kan? Tak ada kan? Sebab itu dosa dan pahala bersifat abstrak. Abstrak ni benda yang dia tak nampak, tapi ianya ada di sisi agama kita kan. Oleh kerana itu, di sini kita akan lihat hadis Nabi SAW, ya, dua hadis yang kita akan lihat berkaitan dengan dosa dan pahala ini. Okay, InsyaAllah. Yang pertama hadis daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Katanya Nabi SAW telah bersabda, Al-birru husnul khuluq, wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Okay. Nabi SAW bersabda, pahala itu ataupun kebajikan itu adalah kecantikan akhlak. Okey. Dan dosa itu adalah yang memberi kesan ke atas jiwa, dan kamu benci manusia itu tahu tentang dosa kamu itu. Diriwayatkan oleh Muslim. Nampak ya? Dalam hadis ini Nabi jelaskan kepada kita, bila sebut tentang pahala, pahala itu ialah kebaikan akhlak, husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Berbudi bahasa, orang yang taat pada mak ayah dia, orang yang baik pada isteri dia, baik pada suami dia. Itu namanya pahala, kebaikan. Ya. Husnul khuluq, berbaik dengan jiran tetangga, dengan office mate kita, dengan majikan kita, dengan pekerja kita, baik semua. Dengan sesama makhluk ni baik. Jadi itu dikatakan sebagai pahala. Dalam hadis ini nyatakan begitu. Dan yang disebutkan tentang dosa itu adalah dia memberi kesan ke atas jiwa kamu. Wal ismu ma haka fi nafsika. Dosa itu memberi kesan kepada diri kamu, jiwa kita. Jiwa kita jadi tak seronok, jiwa kita tak tenteram, jiwa tak tenang. Dan bila sebut dosa itu juga ialah bila mana kamu tak suka, kamu benci kalau manusia tahu tentang perbuatan dosa kamu itu. Maksud dekat sini Nabi tunjuk ciri-ciri dosa ialah bila mana orang tengok perbuatan kita dan kita tak suka orang tahu perbuatan kita. Dosa lah. Okey. Contoh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita mencuri kan, mencuri secara senyap-senyap, adakah mencuri itu dosa ke pahala? Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan tahulah dia punya dosa dia kan. Dosa lah. Tapi nak confirmkan lagi, ya, perbuatan itu dosa ialah bila kita mencuri dan orang nampak perbuatan kita mencuri itu menyebabkan orang tak suka dan orang marah kita, orang benci kita, maka itulah namanya dosa. Bila mana orang melihat perbuatan kita, kita tak suka, dan orang pun tak suka perbuatan itu dilakukan, dan kita tak suka orang tu tahu perbuatan jijik kita itu, bermakna perbuatan itu adalah dosa. Jadi maknanya kita buat satu perkara yang mana kita confuse, dosa ke pahala, dosa ke pahala ni tak tahu. So boleh ingat hadis ni, Nabi kata kalau nak tahu dosa ke tak dosa, tengok kalau aku buat benda ni orang benci, orang tak suka, maknanya itu adalah dosa. Mungkin mungkin orang tu dia pun confuse, rasuah ni dosa ke pahala, dosa ke pahala kan. Kalau akan ambil sikit boleh ke?
dapat kalau akan ambil rasuah RM1,000 lah, RM10 rasuah, RM10 tak banyak mana pun kan, RM10 ya, dosa ke? Kalau kau ambil RM10, kalau RM1,000, kalau ambil 1 juta, 2 juta, orang tak suka kan, banyak sangat, rasa berdosa sangat ambil 1 juta ni kan, rasuah. Tapi kalau kau ambil RM10, takkan tak boleh. Kita confuse ya, kita confuse. Dosa ke tak dosa ni, benda ni boleh ke tak boleh? Maka cuba kita tanya pada orang kan? Tanya pada orang, agak-agaknya lah kan, kalau seseorang itu dia ambil rasuah RM10, agak-agak orang suka ke tak suka? Agak-agak orang marah tak kat dia kalau dia ambil rasuah RM10? Kalau orang ambil rasuah 1 juta, orang marah. Kalau dia ambil RM10, orang marah tak? Jadi tanya kat ramai orang, kata, "Uish, kalau aku tahu aku tumbuk budak tu." Contoh kan. Kalau aku tahu ini orang tak guna ni. Makna ramai orang tak suka, itu perbuatan tu maknanya berdosa lah. Nampak ya? Berdosa lah. Sah-sah, confirm. Kalau kita confuse, kalau kita confuse, ni dosa ke tak dosa ke, dosa ke tak dosa ke, tanya pada orang. Dan janganlah kata kita kan. Tanya, cakap, kalau seseorang itu, mana kalau berdosa lah. Ya. Allahumma salli alaihi. Boleh gitu Allah. Kalau ada soalan boleh tanya insya-Allah di ruangan komen. Baik terima kasih Nur Syarifah, Ayuni, Azila Nur. Baik. Okey tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita agak duka cita lah ya. Petang semalam sebelum maghrib ni kita dapat berita pemergian Al-Allamah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah taala yang telah kembali ke rahmatullah, ya, telah kembali ke pangkuan Allah, seorang ulama yang kita kenal, yang kita sayang, ya, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang usianya dalam 96 tahun, ya, tapi nak cerita sumbangannya umur 96 tahun tapi sumbangannya banyak, insya-Allah ya, banyak untuk agama kita, ya. Banyak kitab-kitab dia yang dikarang menjadi rujukan kita, antaranya ialah kitab yang kontemporari ni, iaitu Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram dalam halal haram dalam Islam, ya. Kemudian fatwa-fatwanya yang banyak diguna pakai pada hari ini, yang banyak menyelesaikan isu-isu ummah pada hari ini, ya. Sebab bukan senang nak keluar fatwa tuan-tuan, ya. Bukan senang nak keluarkan satu-satu ijtihad, tapi pada perkara-perkara yang baru ni, benda yang ialah benda-benda baru kan, tapi Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah taala ini banyak, ya, telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang bermanfaat kepada ummah. Jadi kita doakan kebaikan, keampunan untuk Syekh yang kita sayangi, untuk Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan almarhum bersama dengan orang-orang yang Syekh ini bersama dengan, pastinya kita yakin, ya, pastinya insya-Allah bersama dengan orang-orang yang soleh, ya, insya-Allah banyak pahala dia kan. Kalau tanya pada saya dan kita semua ni, apa semangat kita untuk agama? Kan? Nak jadi macam Yusuf Al-Qaradawi itu jauh panggang dari api rasanya kan. Tapi at least kita ada sumbangan, at least kita ada juga share kan, benda-benda majlis ilmu ni, adalah ganjaran pahala tu insya-Allah, ya. Allah yarham, dia duduk dekat Qatar, ya. Itu yang saya dapat makluman, duduk di Qatar tak silap saya. Bukan asal Qatar, tapi Syekh ini saya ingat dia asal mana ya, Syekh Qaradawi, ya. Tapi akhirnya dia menetap di Qatar. Baik, ya, Allahumma salli alaihi wasallam. Hilang seorang lagi, ya. Seorang-seorang ulama meninggalkan kita, ya. Maka selagi mana ada alim ulama dalam di dunia ini, sayangilah mereka, manfaatkan mereka insya-Allah. Kerana apa? Kerana Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Ya, ulama itu pewaris para nabi. Kalau tak ada ulama, kita nak rujuk pada siapa? Ya, betul lah kita rujuk Al-Quran dan hadis. Itu rujukan utama kita. Tapi kalau kita tak tahu hadis, hadis bukan boleh baca gitu tanpa diperlu kepada syarahnya kan. Tak boleh nak baca secara zahir saja, kadang-kadang kita salah faham. Kalau kita baca Al-Quran kan, tanpa merujuk kepada tafsir,
Kadang-kadang kita baca, kita pun tak faham. Tambah kalau kita tidak ada asas kan dalam ilmu tafsir, tidak ada asas dalam ilmu hadis, tidak ada asas dalam ilmu bahasa Arab kan, maka akan menyebabkan kita sesat barat lah nanti kan. Takut kita tak faham. Oleh kerana itu perlu kepada bimbingan para alim ulama untuk kita faham apa yang dimaksudkan dengan ayat ini, apa yang dimaksudkan dengan hadis ini, apakah hukum gini, tambah bab hukum kan. Sebab banyak juga isu-isu baru yang tak ada dalam kitab fiqh. Macam mana nak selesaikan? Perlu kepada qiyas kan. Jadi sebab itu perlu kepada alim ulama, bimbingan mereka supaya kita duduk di atas Islam yang sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Baik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doa pada Allah Subhanahu taala agar Allah Subhanahu taala memanjangkan umur tuan-tuan guru kita insya-Allah. Alim ulama yang banyak memberi jasa sumbangan pada agama. Insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kita terus pada satu lagi hadis. Hadis daripada riwayat Ahmad dan juga Ad-Darimi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil bir faqala qultu na'am faqal istafti qalbak al-birru matma'annat ilayhi an-nafs wa atma'anna ilayhi al-qalb wal ismu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas wa aftauka. Baik ya. Daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu katanya, aku telah datang berjumpa Rasulullah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu telah datang untuk bertanya tentang kebaikan, betul? Masya-Allah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat ni datang, Nabi dah tahu dah apa dia nak tanya. Itu kita kata satu luar biasa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh tahu orang ni apa dia nak tanya. Ya. Setengah tok-tok guru kita pun kadang-kadang dia boleh teka kan. Kamu datang, kamu nak tanya benda ni, macam mana tahu? Wallahu a'lam ya. Kadang-kadang Allah bagi ilham pada dia. Ya, Rasulullah ni banyak kita kata Nabi ada mukjizat kan. So Rasulullah ni bila orang tanya, datang Nabi dah tahu dah kamu nak tanya tentang albir. Kan? Albir kalau terjemahnya kebaikan lah. Ya. Kebaikan ni, Allahumma salli ala Muhammad, dalam kitab Al-Wafi mengatakan albirru ini ada dua maksud. Yang pertama, muamalat yang baik sesama makhluk itu disebut sebagai albirru. Ejaan dia alif lam ba ra. Albirru, ba baris bawah, ra sabdu baris depan. Albirru maknanya ialah muamalat yang baik dengan manusia, bersifat ihsan dengan mak ayah, dan terutama albirru ini, kebaikan akhlak dengan manusia ini, nombor satu mestilah dengan ibu, ayah, kemudian kaum kerabat yang dekat dan juga kaum kerabat yang jauh sikit. Ini berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, kepada siapa yang patut aku buat baik?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka, summa man?" Kemudian kepada siapa? Nabi kata buat baik nombor satu pada ibu kamu. Kemudian kepada siapa? Nabi menjawab, "Abaka." Nabi kata kepada bapa kamu. "Summa man?" Kemudian ditanya siapa? Kemudian siapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summal aqrab fal aqrab." Kemudian kepada kaum kerabat yang dekat dan kaum kerabat kaum kerabat yang lebih dekat, dan kemudian kepada kaum kerabat yang dekat kepada mereka itu. So maknanya turutan dia, buat baik mesti dengan mak, kemudian ayah, kemudian yang dekat dengan kita, adik-beradik contohnya, kemudian yang dekat dengan mereka itu anak saudara, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang ada pertalian darah ni, ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita nak bagi sedekah, sedekah afdal ialah dengan orang terdekat dengan kita. Ya tuan-tuan, kita ada setengah orang dia suka sedekah pada orang ramai.
Dan dia lupa mak ayah dia sendiri pun ya orang yang susah. Sebab dia benci pada mak ayah dia, dia tak suka pada mak ayah dia, dia marah pada mak ayah dia, dia biarkan mak ayah dia dan dia tolong orang lain. Ini tak betul ni. Sebab yang paling utama ialah pada orang. Dalam hadis sebut kan, Nabi sebut mak, kemudian bapa, kemudian adik-beradik kita. Kita dok tolong orang lain sedangkan ada abang kita yang tengah susah. Sebab kita tak baik dengan abang kita, lalu kita abaikan. Ini tak betul cara ni. Ya. So itu nombor satu. Bila sebut tentang al-birru, maknanya ialah muamalat yang baik dengan manusia. Okey ya, terutama dengan kaum kerabat kita. Kemudian bila sebut yang kedua, makna al-birru itu ialah semua bentuk ketaatan kita kepada Allah, sama ada secara zahir dan batin. Ya. Bila kita sebut solat itu, mendirikan solat itu adalah sebahagian daripada al-birru, kebaikan. Apa saja perbuatan yang mentaati Allah secara zahir ataupun batin, itu membawa maksud kepada al-birru. Itu dari segi istilahnya lah ya, sebut al-birru. Baik, kepada hadis tadi, sahabat Nabi kata, kamu datang sebab kamu nak tanya tentang al-birru kan, tentang kebaikan kan. Maka sahabat ni kata, betul ya. Maka Nabi SAW menjawab, istafti qalbak, minta fatwa pada hati kamu, katanya. Kata Rasulullah, minta fatwa kepada hati kamu, tanya pada hati kamu. Nampak tak ya? Nabi kata apa? Al-birru, kebaikan itu ataupun pahala itu, apa yang memberikan ketenangan pada jiwa kamu dan memberi ketenangan ya kepada hati kamu. Nabi sebut ya. Sedangkan dosa itu ialah apa-apa yang menyebabkan hati kamu tidak tenteram dan menyebabkan dada kamu, Allahumma salli ala Muhammad, dan menyebabkan dan dosa itu pula menjadikan diri kamu keluh kesah, hati menjadi ragu-ragu. Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Maknanya dekat sini Nabi sebut macam mana kita nak tahu dosa dan pahala. Dalam hadis ini maknanya Nabi kata, kalau nak tahu nak tahu pahala ialah bila mana kita buat benda itu hati tenang. Itu tanda pahala. Bila buat benda pahala, benda-benda yang baik ya, yang mendatangkan pahala, bila buat rasa tenang, rasa lapang dada ya. Itu tanda pahala. Contoh kita sedekah, lapang dada. Nampak? Itu namanya pahala. Kita Allahumma salli alaihi wasallam, kita buat baik dengan anak isteri kita, dengan mak kita kan. Kita merasa macam tenang hidup ni, itu tanda pahala. Apa-apa saja yang kita buat menjadikan kita tenang. Solat, Allahu Akbar, tenang, itu pahala. Apa saja yang menyebabkan hati kita tenang, itu namanya pahala ya. Itu namanya kebaikan. Sedangkan bila kita buat dosa, macam mana nak tahu dosa tak dosa? Bila kita buat hati tak tenang, hati keluh kesah, hati resah gelisah. Orang Perak kata libang libu ya. Orang KL kata apa? Orang KL kata apa-apa je lah ya. Orang Perak kata libang libu ya. Libang libu, tak tenang ya, rasa macam mana, rasa ketidak tentu hala, tak tentu hala ya. Rasa gelisah, macam rasa tak best ya. Walaupun buat benda baik ya. Dia buat benda baik tapi rasa tak tenang. Mana ada something wrong lah tu. Ya, baik tuan-tuan dan rahmatan sekalian ya. Kadang-kadang rezeki kita mungkin rezeki yang tak baik. That's why buat benda baik pun rasa tak tenang. Pasal apa? Barangkali ada benda yang tak baik kita ambil. Baru ni ada viral satu video kan. Saya ingat ada seorang hamba Allah ni kongsi video kepada saya. Alhamdulillah, bagus kan. Yang perkongsian seorang magistrate ya. Ni bukan calon-calon orang ni, dan dia ni orang yang basic agama dia agak kuat ya. Dan dia ini tuan-tuan terlibat dengan salah laku rasuah dan telah dipenjarakan berapa tahun penjara ya, dengan salah laku tersebut. Dan dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, sebelum ketika mana 2 minggu sebelum dia ditangkap begitu ya, keluarga dia accident, mak dia accident dan maknya meninggal dunia dalam kemalangan tersebut, dan kematiannya agak tragis
Satu persatu Allah tunjuk depan mata dia kata kan. Kemudian dia kata bila dia ditangkap dalam penjara, dia baca Quran. Bila baca Al-Quran, dia baca surah Al-Fatihah, okey. Bila masuk surah Alif Lam Mim Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, dia nak sebut alif tu tak boleh, dia kata. Lidah dia jadi keras. Seminggu tuan-tuan, lebih kurang seminggu, dia tak boleh sebut alif. Huruf alif dia tak boleh sebut. Dia jadi nak sebut alif, dia sebut dia kata nak sebut alif tak boleh. Alif lam mim tak boleh sebut. Dia hanya sebut gitu. Dia Allah tuan-tuan, dia kata ini real, dia kata ini, dia kata tuan-tuan. Oh, dia kata punyalah resah gelisahnya hati ni. Ya. Nak sebut alif pun tak boleh tuan-tuan. Bayangkan. Uish. Kenapa jadi macam ni kan? Sampai lidah jadi keras. Ini Allah tunjuk pada diri dia sendiri. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan ya. Sebab tu dalam sebahagian tafsir ada sebut alif itu maksudnya Allah. Lam itu membawa maksud Jibril. Mim itu maksud Muhammad. Tapi tafsiran ni tidaklah orang kata apa, tidaklah begitu tepatlah tafsirannya, sebab alif lam mim ni kalau lebih baik tafsirannya ialah Allah Maha mengetahui. Ya, Yasin, Allah Maha mengetahui. Cuma ada sebagian ulama mengatakan Yasin tu ya tu wahai, sin tu insan, dia salah ya, wahai insan ya, wahai manusia. Ada yang macam alif lam mim kan, alif lam mim itu sebagian kata alif itu Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Barangkali dia nak sebut alif itu Allah, dia tak boleh sebut. Dia sebut alif tak lepas. Dia kata seminggu lah tuan-tuan dan puan ya, dia tak boleh sebut. Dia kata perkara itu cukuplah Allah tunjuk padanya dekat dunia lagi. Ya, hidupnya ditempa dengan musibah demi musibah ya. Walaupun dia dapat duit makan rasuah banyak, dia kata, tapi bertahun-tahun dia ambil dan dibagi makan pada anak isterinya, dibagi pada mak dan sebagainya. Dan Allah tunjuk depan dia musibah satu persatu, dan Allah tunjuk pada diri dia sendiri dia tak boleh baca Quran dengan baik, sedangkan sebelum ni okey saja. Nampak tuan-tuan ya? Hati tak tenang. Itu tanda pastilah dosa ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh itu tuan-tuan, sebab tu Nabi kata minta fatwa pada hati kamu. Masalahnya kalau hati kita kotor, nak minta macam mana? Nak minta fatwa pada hati, hati pula ada masalah. Hati pula hitam. Macam mana nak minta fatwa? Sebab tu tuan-tuan, solat jangan tinggal. Al-Quran ya jangan tinggal. Sebab perkara itulah menyucikan hati. Kita berdosa banyak ni. Kan, mengatur orang. Kan, melihat aib orang. Lagi apa? Macam-macam. Solat itu menyucikan balik hati kita. Bayangkan kalau orang tak solat, kan, ni subuh pergi kerja, gosip-gosip dengan office mate kita, udah berdosa kan. Sekarang zuhur solat, basuh muka, tangan, apa semua, ambil wuduk pun sebab untuk menyucikan diri kita. Kita pun solat, Allahu Akbar, cuci balik hati kita kan, yang tadi dah dikotorkan tadi. Lepas zuhur, masuk office balik, sembang lagi, duk gosip-gosip sana sini kan, buka aib sana sini, duk ngumpat majikan kita semua. Dah berdosa balik, semayang asar pula, Allahu Akbar, cuci balik hati kita. Nampak? Sekarang balik rumah pula, kan asar, tengok apa benda macam-macam kan. Lepas tu di tengah-tengah jam duk ngumpat sana sini, marah orang mana, mangkuk ayun apa semua kan, maki hamun semua. Dah cuci balik solat maghrib nanti, nampak tak? Jadi Masya Allah tuan-tuan. Jadi 5 kali untuk cuci hati, supaya hati kita ni bersih, senang nak minta fatwa. Kalau orang tak solat, hati dia kotor, nak minta fatwa macam mana? Kan, Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah ya. Oleh kerana itu tuan-tuan, jom kita sama-sama kata apa, sedekah subuh kita ataupun boleh infak dana untuk aktiviti kuliah yang dianjurkan oleh pihak Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan. Akaun bank Islam dia 0501 20 100 53038 ya. InsyaAllah ada dekat ruangan komen, telah dipinkan. Sama-samalah kita infak ya. Takkan miskin orang yang infak, takkan miskin orang yang bersedekah ya. Bahkan hidupnya akan sentiasa dipermudahkan, akan sentiasa diluaskan. Mudah-mudahan dengan infak kita pada pagi ini, Allah permudahkan urusan kita sepanjang hari ini dan seterusnya insya-Allah.
Saya minta maaf atas segala kekurangan kesilapan. Yang mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Sebagai kesimpulannya, muslimin muslimat, ibu ayah sekalian, daripada hadis yang kita bincangkan ini, Allahumma salli ala Muhammad, nombor satu, kita berakhlak mulialah kita sesama manusia, terutama dengan kaum kerabat kita, mak ayah kita, dengan anak isteri kita, orang dekat dengan kita. Kemudian yang keduanya, sebelum apa yang kita buat, berfikirlah sebelum bertindak, berfikirlah sebelum bertindak. Apa kesan dia? Kalau aku ambil rasuah ni, apa kesan dia? Kalau aku mencuri ni, apa kesan dia? Kalau aku berzina ni, apa kesan dia? Biarlah akal yang dipandu oleh iman itu letak di depan dalam apa situasi pun. Jangan hanya semata-mata akal, iman letak di belakang, Sebab Nabi kata, la yazni hina yazni fahuwa mu'min. Takkan berzina seseorang itu ketika dia nak berzina, dia ada iman. Letakkan akal, biarlah iman yang mendahului akal kita, jangan hanya akal saja semata-mata, maka ia tidak menyelamatkan kita, Iman menyelamatkan kita, insya-Allah. Kemudian agama adalah penghalang dalaman, sesungguhnya agama adalah satu penghalang dan pengawal dalaman bertentangan dengan undang-undang ciptaan manusia. Justru yang menjadi penghalang adalah luaran sahaja, Jadi agama adalah penghalang daripada kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Dan agama adalah benteng daripada dosa. Agama mencegah kita daripada melakukan kemaksiatan, melakukan dosa dan sebagainya, So tak nak tuan-tuan, kena juga berpegang kepada Islam yang sebenar, maka barulah kita akan selamat, barulah diri kita ni akan terpelihara, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik pada Allah, yang lemah tu atas kekurangan kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih kepada semua, barakallahu fikum. Yang saya tak sempat nak baca komen-komen ni, Cik Bahiyah, terima kasih Cik Bahiyah, berfikir sebelum bertindak. Siapa lagi ni? Allahumma salli ala Muhammad. Semua-semualah, Puan Saridah Saleh, syukur alhamdulillah. Halimatus Said, siapa lagi ni, Nur Sharifah Ayuni, Azila Nur, Arusmil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semualah Encik Zulkifli. Okey. Kerana itu saja, insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa. Yang baik pada Allah, yang lemah atas kekurangan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jika ada di kalangan kami ini yang sakit, sembuhkan. Jika ada di kalangan kami dalam kesusahan, senangkan. Jika ada di kalangan kami dalam ujian, ya Allah, tunjukkan jalan keluar. Jika ada di kalangan kami dalam kesulitan, ya Allah, dan kepayahan, tunjukkan kami jalan kesenangan, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, kurniakan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kurniakan kami suami, isteri yang baik, yang soleh, solehah, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami keberkatan dalam setiap apa yang kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Bimbinglah kami, janganlah kau sesatkan kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah seluruh umat Islam di dunia, ya Allah. Bantulah agama kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami semua, ya Allah, agar hidup dalam keadaan bahagia, ya Allah. Jauh daripada maksiat, ya Allah. Ya Allah, istiqamahkan kami untuk mendirikan solat 5 waktu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi, insya-Allah.